Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel, guys. Right, so in this video kita nak review counter lagi. Okay, kita dah pilih dua counter yang kita nak review. Right, and like always lah, disclaimer, this is not buy call, this is not sell call, just for educational purpose. Right. Okay guys, please kepada yang belum sub channel ni, please sub to the channel. Right, kita alhamdulillah guys, kita baru reach 2000 subs. Okay. Right, jadi kepada yang belum sub, please support this channel untuk kita nak upload konten-konten yang lagi bermanfaat. InsyaAllah in future kita nak upload lagi banyak lah. Right, kita ada idea, kita punya plan, dan kita nak buat sharing session dan sebagainya. Okay guys, so please support this channel. Right, so like always, kita nak buat introduction sikit je, tak banyak benda nak cakap, dan kita nak jump into our topic terus. That keadaan market, you guys boleh nampak sekarang, even dalam keadaan market seorang-seorang pun banyak counter yang membuat rally yang luar biasa. Right, kita boleh tengok. Okay, jadi ramai juga orang yang saya nampak yang one of our member kita pun untung ratus-ratus persen dan sebagainya dalam satu minggu. So saya nampak memang peluang tu banyak. Okay, even dalam keadaan market seorang memang banyak peluang. Okay, dan to be honest, memang saya pun terlepas juga actually. Okay, alright, saya pun actually terlepas. Cuma saya ada juga, right, tapi kemana saham-saham yang rally yang banyak, right, 4-5 counter, kalau kita lebih 4-5 counter yang betul-betul rally yang dahsyat lah, lebih 50% naik dalam masa bawa satu minggu je. Okay, dan saya banyak juga terlepas, right. One of the sebab is saya tak fokus, right. Bila dalam keadaan macam saya pernah cakap banyak kali dulu pun, saya pernah cakap that sentiasa rajin buat kajian. Even dalam market suram ke market tak suram ke, buat kajian. Okay, sebab kita tak perasan tau, bila kita tak tahu kita tak tahu that bila dia nak rally. Right, so kita kena sentiasa buat kajian. Okay, macam ada orang yang selalu cakap that market tengah suram, duduk tepi je, duduk ni je. Bagi saya macam tak juga. Right, sebab you guys boleh nampak sendiri, even dalam market suram pun banyak saham-saham yang membuat rally yang kuat, lebih 50% dan sebagainya. Okay, jadi kalau you guys duduk tepi dan tak membuat kajian, you guys akan terlepas peluang-peluang yang macam tu. Macam saya terlepas juga. Tapi alhamdulillah saya dapat jugalah, sebab saya ada juga hold stock yang yang terlibat dengan tak banyak sangat lah dapat, tapi ada juga sikit dapat. Alright. Okay, dan bersyukurlah, saya cakap dalam group, apa-apa untung yang kita dapat pun bersyukur dulu. Maybe bukan turn kita lagi untuk nak untung banyak macam tu. Dan kita kena happy lah for them that untung banyak, right? Yang rata-rata persen untung, itu adalah diorang punya rezeki. Okay, diorang dah usaha, dan itu adalah dia punya reward. Right, so apa yang saya nak cakap to conclude introduction saya, that kita kena sentiasa buat kajian untuk kita tak terlepas lah peluang-peluang macam ni, kita boleh tengok. Okay, right, so kita nak jump into topik terus. Alright, kita nak jump into our topik terus. Okay, counter pertama kita ialah MMC Corp. Okay, apa yang kita nampak di MMC Corp? So kita macam like always, kita akan identify critical level kita. Okay, right. So apa yang kita nampak, okay, start daripada sini, let's say kita ambil daripada sini, dan kita boleh nampak dia membuat support yang clear around here. Okay, 95 sen. Okay, 95 sen, 95 sen support, resistance 95 sen, right, dan dia membuat resistance kat sini 95 sen. You guys boleh tengok kat situ, very clear kan. So kita faham bahawa that 95 sen tu adalah critical level dia. So 95 sen tu adalah resistance yang lama, that dia dah jadi support yang sekarang. Kenapa? Sebab dia dah break 95 sen tu, betul? Dan dia dah membuat support atas 95 sen. Okay, untuk membuktikan lagi bahawa dia kuat atas 95 sen. Right, you guys boleh nampak kat situ, dia membuat some sort of downtrend dekat sini, right, dan dia break consolidation kat sini. Okay, dia break 95 sen dekat sini. Right, okay, right, you guys boleh nampak in terms of time frame yang besar. Okay, you guys boleh nampak that dia membuat downtrend, consolidation, dan dia break downtrend kat sini 95 sen. Betul? Okay, jadi kita nak cerita apa yang berlaku sekarang. Okay, right, so you guys dah identify tadi kan, 95 sen dekat critical level kat sini kan. Right, jadi apa yang kita nampak dekat sini, that dia break consolidation ni. Okay, dia break consolidation ni dan dia pergi sampai 1250, betul? Okay, kita buat satu trend line. Okay, right, benda ni saya cakap setiap kali, dan saya akan cakap setiap video pun, tak apa. Setiap kali bila you kaji saham, you identify dulu direction dia. Bila you dah dapat direction yang saham-saham yang menaik, okay, dia akan memudahkan kerja you. Right, dia akan memudahkan kerja you.
Macam saya banyak kali cakap, right? So, kenapa memudahkan? Sebab bila you dah identify, let's say, uptrend, dia baru break consolidation, benda tu dia akan menyebelahi lah, right? Pihak you. Dia akan jadi lagi semakin senang you nak untung dan sebagainya, right? Tak perlu you nak takut-takut sangat sebab you nampak dia dah uptrend. So, benda tu penting untuk identify dia punya pergerakan. Okay. Dan dia punya trend lah. Right. So you guys boleh nampak that dia break sampai 1250 dekat sini. Right. Dan apa lagi yang kita boleh nampak? In terms of dekat sini lah daripada 1 Mac. Okay. Kita nak ambil time frame yang pendek dulu. Okay. So you guys boleh nampak kat situ dia membuat some sort of correction kat sini, betul? Okay. So you guys nampak support dekat mana? Around here. Dekat sini. Clear kan? Very clear kan? RM1. Betul tak? Nampak? Dia testing kat sini. Okay. Dia testing banyak kali ni. Nampak? Dia tak pernah pun jatuh RM1. So far. Sejak dia naik. Sejak dia break 95 sen tu, dia belum pernah close lagi bawah RM1. Okay. So tu penting untuk kita take into account, right? So, okay. Dia pergi sampai 150, dia jatuh sampai RM1. So, apa yang kita faham dekat sini? So, yang saya faham that bahawa ni adalah resistance yang lama dia. Okay. 95 sen dan dia masih tak pernah break support dia. So kita boleh nampak dia support satu ialah 95 sen, right? Support kedua adalah support pertama adalah RM1. Betul lah, sebab kat sini dia tak pernah break, even though ni adalah line RBS, dia tak pergi pun sampai line RBS. Dia singgah sampai RM1 sahaja. Dia membuat strong support atas tu, which is a good sign actually. Dia menunjukkan dia masih nak direction dia masih belum downtrend time dia jatuh ni. Okay, right? Itu kita clear, kita faham, right? Dia break 95 sen, dia masih close atas RM1. Okay, dan dia menunjuk support yang clear kat sini, dan dia you guys boleh nampak dekat sini dia membuat sort of pattern yang macam saya cakap yang gigi tu, right? Okay, sama around here resistance dia dekat sini. You guys boleh nampak dia tak boleh break. Okay, let's see lah, kita ambil kat sini. Sorry, salah tekan pula button. Sorry. Right, you guys boleh nampak that kat sini tadi. Okay, dah lah pula, sorry guys. Okay, you guys boleh nampak dia membuat some sort of resistance kat sini. Betul? Okay, around kat sini lah kalau you nak buat. Okay, you guys boleh nampak. Okay, ada testing kat situ. Ada testing kat situ. Ada testing lagi dekat sini. Okay, itu adalah one of dia punya resistance lah. Kalau you tengok gun pun area tu, if I'm not mistaken, right? Okay, 16 tak silap kan? 1060 ke 105, sama that lah. Right? Tak perlu nak dekat around that lah. Okay. So, kita boleh nampak kat situ dia break. Okay, dia break atas tu kat sini. Dan you guys boleh nampak resistance pertama kita. Actually, okay, kalau you guys tak nak pening-pening, tak nak line ni pun, okay lah. You guys nak. Sorry. Aduh. Saya pun kadang-kadang pening dekat pakai trading view ni. Okay. Right? Okay. Kita boleh nampak resistance dia dekat mana? Next resistance dia nampak. Dia ada support clear dekat sini RM1. Next support adalah 95 sen. Okay. Selagi tak break, dua ni tak ada, insyaAllah kita boleh nampak that dia masih ada tenaga nak meneruskan kenaikan. Dan you guys boleh nampak that next resistance adalah 1250. Kenapa? Sebab dia naik sampai 1250 dekat sini. Clear kan? Right? So you guys boleh nampak dekat situ in terms of MMC Corp. Okay. So kita dah identify dia punya support 1, support 2, dan you guys boleh nampak resistance dekat situ RM1.150. Right. Dia masih nampak ni dia one of the way untuk kita nak tahu dia ada tak energy nak naik. Macam banyak kali saya cakap kan, dia close atas support dia. Right. Menunjukkan direction dia masih belum downtrend. Dia sama ada consolidation ataupun uptrend. Macam mana you nak identify consolidation uptrend? Macam saya cakap kan, dia dah break tak yang sikat tu lah. Sikat buat gigi tu kan, bentuk gigi tu. Okay. Dan macam mana you nak identify next resistance pula kalau pecah RM1.250? Buatlah. Let's say kat sini, next. Contoh. You nampak some sort of resistance kat situ. Dan sebagainya lah. Tarik je time frame yang lagi besar untuk you cari resistance yang seterusnya. Okay, that is for MC Corp. Okay. Alright, kita nak pergi kat next counter kita, which is masing. Okay. Right, apa yang kita nampak. Okay, for masing kita nak check sikit. Kita nak tengok sikit fundamental dia. Okay. Maybe, most of you guys pun dah tahu pasal masing ni. Okay, you guys boleh tengok dekat the edge ya. Right, so you guys can see that masing to start making rubber gloves next month. Okay. So, yang penting adalah, you guys boleh baca dekat sini that,
has completed the testing and commissioning of its 2 glove production lines in its first glove manufacturing factory. The manufacturing plant located in blah blah, okay, is expected to start production next month, right? So apa yang dia cakap is dia orang, you guys boleh faham lah, dia adalah memang healthcare dan dia nak start buat glove. Okay, itu yang adalah point penting dia. Okay, in terms of fundamental, you guys kena tahu that in terms of masing, right? So you guys boleh baca, just be Google ni, right? So you lah baca kalau you okay. Sikit-sikit je lah, tahu je guys, tahu je apa yang berlaku semua, dan it's good enough lah kalau you nak tengok quarter report dan sebagainya pun tak ada masalah, right? Lagi bagus. Okay, so apa yang kita nampak in terms of chart pula, right? Jadi first critical level yang saya nampak is the area sini, okay, 78 sen macam tu. Kenapa? Sebab saya nampak dia membuat support around here. Okay, dia buat resistance, nampak dia try nak balik resistance tapi tak boleh. So, mengconfirmkan bahawa that is yes, itu adalah critical level kita. Dan you guys boleh nampak kat sini, dia struggling balik around there. Nampak tak? Nak membuat support balik, nak membuat resistance balik, nak membuat resistance balik, nak buat resistance balik dan break. Clear tak? Okay. Right. Jadi bila saya dah nampak, okay, dekat sini dia membuat some sort of downtrend kat sini dan dia berjaya balik break. Okay, dia berjaya balik break critical level dia dekat sini, right? Downtrend berjaya balik break critical level dekat sini, dia menuju ke RM1.4. okay, tu yang agak agak rapid lah kenaikan dia, tapi benda tu still akan menjadi resistance kita, maksudnya dia naik tinggi mana pun, tiba-tiba dia naik sampai berapa ringgit pun, okay, tu still akan jadi resistance line kita. Maksudnya kita tahu bahawa that itu still akan jadi tertinggi kita, right? Regardless of dia, ada orang nak cakap tu goreng ke apa, tapi tu still you guys nampak volume dan sebagainya, itu still considered as kita punya resistance, betul tak? Right? Nampak? Kat sini pun, okay, so resistance is tetap resistance. Okay. Okay, jadi apa yang kita nampak, okay, resistance kat area RM1.4 dan apa yang dia membuat dekat sini. Okay, you guys boleh nampak dia jatuh daripada RM1.4, okay, sampai, okay lah, kalau you can look macam ni pun, okay, sebab dia punya gap tu agak luas. So, okay, let's say lah kita ambil kat sini, kita ambil tertinggi kat sini, okay, kita lukis, saya cakap lah, in terms of nak tengok trend kan, nak nampak trend dia macam mana. So you guys boleh nampak dia break kat sini, dia pergi sampai RM1.4 dan dia jatuh sampai around there. Nampak? Dia testing balik harga tu, nampak tak? Sebab tu you guys, kalau dah jauh pun harga tu, orang cakap lah, let's say sekarang kat RM1 kan, bro, bukan 70 sen tu jauh sangat ke, perlu ke nak tengok? Dia penting sebab you nak tahu critical level dia, maksudnya sampai mana dia boleh jatuh. Ayat lain dia, right? Tak semestinya dia tak boleh jatuh, tak bawah tu lagi, tapi benda tu dia akan jadi support dia lah. Right? Maksudnya normally dia akan relax lah harga tu, dia tak jatuh dah, dan lebih kurang macam tu lah. Dan kalau dia berjaya close atas tu, nampak, maksudnya dia tak jatuh. Selagi dia tak jatuh bawah tu, kita faham lah bahawa that yes, dia masih belum, dia masih okay lah, dia masih ada lagi tenaga nak naik, even though dia dah membuat kejatuhan yang you guys boleh tengok kat sini 50%. Sebab apa? Sebab dia naik banyak kat sini, ni pun dia dah naik 1%. So kita tak adalah terkejut bila saham tu dia naik banyak dan tiba-tiba dia jatuh banyak dalam masa yang singkat. Kita tak ada terkejut. Tapi kalau saham tu naik, setahun dia naik slow lama nak sampai capai tu, tapi tiba-tiba 2 hari jatuh balik, itu kita pelik lah juga, betul? Tapi kalau saham tu dia memang naik cepat, jatuh cepat, tak adalah kita terkejut sangat, right? Obviously kenapa saham tu jatuh cepat sangat? Sebab normally, kenapa? Sebab jorong wang, most of dia punya position lah, normally sebab tu lah kan. Saham tu tak ada bad news, tak ada apa, okey je lagi macam biasa. Kenapa? Yalah, ayat lain dia orang tipi lah, tapi kenapa yang boleh buatkan price tu jatuh agak rapid, sharp? Sebab jerung buang saham diorang, pegangan diorang. Sebab tu je sebenarnya. Okay, right? Jadi you guys boleh nampak critical level dia ke sampai 70, around here 77 sen, dan dia berjaya close atas tu, dan dia nak pergi mana? Next resistance, next critical level kat mana kita nampak? Kita boleh nampak dekat situ, dia membuat some sort of support around here, resistance around here, support balik around here, resistance balik around here, dan support juga, dan resistance around here. Okay, nampak tak? Area 97 sen lah. Ni memang saya dah identify actually critical level kita dekat masing. Okay, 97 sen. Okay, you guys boleh nampak dekat situ kan, dia nak ni, dia membuat resistance kat sini, dia membuat support dan resistance kat sini.
dan dia membuat balik resistance kat sini, membuktikan bahawa yes, itu adalah critical level dia. Okay, so apa yang kita faham? So kita faham that kalau dia berjaya break, nampak you guys boleh buat kat sini kan, nampak kan dia some sort of consolidation mode kat sini, you know, dia naik dan consolidation mode kat sini, dan dia berjaya break consolidation mode tu, which is dekat 97 sen area critical level dia, betul? Right? So kita nampak that bahawa yes, 97 sen tu adalah one of our support sekarang. Okay, support yang terdekat sekarang, dan next support kita around 77 sen lah. Sebab kenapa? Sebab saya dah cakap tadi lah. Okay, right. Jadi tu yang kita nampak dekat masing that, you know, dia break resistance kat situ, right? Dia berjaya open kat situ, volume pun agak kuat, dan dia berjaya selagi dia maintain atas 97 sen, insyaAllah dia ada tenaga lagi, yeah? You know, dia ada tenaga lagi. Jadi you guys boleh nampak that next resistance dia adalah RM1.04. Okay, macam saya cakap, kalau you guys rasa RM1.04 tu terlampau jauh, apa you buat? Nak TP yang dekat sikit, you guys boleh cari. Contoh, you guys nak buat resistance dekat sini, contoh. Okay, sebab you guys nampak ada resistance kat sini dan ada resistance kat sini 2 kali, nampak? 1, 2 pun boleh, sebab terlampau jauh, contoh. Dan kalau dia berjaya break kat sini balik, dan next TP you nak buat kat sini, contoh. Ataupun you nak pakai guard kan, macam saya nak cakap macam ni. Tapi kalau you guys nak untung banyak, obviously you nak hold lama sikit lah kan. So itu adalah apa yang saya nampak di chart masing lah. Okay, tertinggi dia around here lah. Kenapa saya buat RM1.04? Kenapa saya tak buat kat sini? Sebab saya nampak RM1.04 ni agak, you know, dia dah pernah testing juga dulu. Tu up to you lah guys, actually. Okay, you cari kat mana TP yang you rasa selesa, tapi around there lah. RM1.04 ke 1450 ke. Okay, so dekat situ kita nampak in terms of gap masing. Okay, nampak kat sini 1, break kat sini, pergi sampai sini, 2, break kat sini, pergi sampai sini. Okay, kalau you rasa benda ni, sebab ni pun ada juga, nampak ada juga some sort of, you know, support dan support dekat sini, resistance pun. Nampak tak? Kalau you guys rasa RM1.04 tu terlampau jauh, so benda tu lah guys. Okay, you guys nak buat gap, so break sini, pergi sini, insyaAllah, in terms of TP, in terms of next resistance dia lah. Okay, so itu in terms of masing. Okay guys, I think we are done for this video. Alright guys, thanks sangat-sangat watching guys. Guys, please kalau bermanfaat, sharekan ke kawan-kawan. InsyaAllah kita akan upload konten banyak lagi. Kepada yang belum join grup Telegram kita, untuk nak join community kita, you guys boleh klik link di bawah. Okay guys, right, thank you guys for the support. I'll see you in the next video. Bye.